Bro, memang dia punya jasa kot. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita program yang memaparkan usaha warga kerja Esrawani mendapatkan bahan berita untuk kami paparkan, siarkan dan tulis untuk anda baca dan tonton. Dan dalam usaha kami berbuat demikian, pelbagai bidang ataupun cabang dalam kewartawanan ini telah kami terokai. Termasuklah juga setiap laporan yang kami paparkan, sama ada laporan bisnes, laporan perniagaan, ekonomi, jenayah mahupun laporan membabitkan kes-kes mahkamah. Dan setiap laporan yang kami bawakan ini mempunyai cabarannya yang tersendiri. Tetapi sejak mutakhir ini kita dapat saksikan kami membawakan keseimbangan dalam laporan berita, di mana turut memaparkan lebih banyak berita-berita berkaitan dengan mahkamah. Bukan kerana kami memilih, tapi kerana banyak kes berprofil tinggi terutamanya yang sedang berlaku ketika ini. Dan membuat laporan mahkamah ini salah seorang wartawan yang sering kali membuat liputan di mahkamah adalah Firdaus Azil yang turut bersama saya pada petang ini. Firdaus, kalau saya ingat sewaktu pre-pandemic dahulu, sewaktu saya membuat liputan di dalam mahkamah, telefon tak boleh bawa, hanya boleh bawa kertas ataupun buku nota, dan tidak dibenarkan membuat bising, dan ada kawasan yang sedikit terhad. Tetapi ketika ini keadaannya mungkin sedikit berbeza. Mungkin Firdaus baru saja pagi tadi kan kembali daripada membuat liputan kes berprofil tinggi melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berhubung dengan kes rayuan melibatkan kes SRC International. Okey. Ya. Okey. Apa bezanya sekarang ni? Okey. Kalau ikutkan bezanya macam sebab saya mengikuti kes-kes berprofil tinggi terutamanya melibatkan Datuk Seri Najib ini, kalau nak cerita tentang environment ataupun persekitaran, kalau nak ikutkan dulu sewaktu bermulanya kes-kes ini ataupun kes-kes lain lah, kita memang dibenarkan membawa phone. Apa yang kita tidak boleh benarkan ialah untuk membuat mengambil gambar ataupun mengambil rakaman video. Itu langsung tidak dibenarkan kerana mereka ada sistem mereka sendiri iaitu CRT dan sebagainya. Cuma apa yang dibenarkan ialah kita boleh bawa phone, boleh bawa laptop, dan kalau ketika dulu masa mula-mula tu saya menggunakan sebaik mungkin lah, yang mana saya sentiasa memberi kemaskini sewaktu pada permulaannya pada hari pertama Datuk Seri Najib dibacakan pertuduhan oleh Peguam Negara ketika itu iaitu Tan Sri Tommy Thomas, yang mana ketika itu kita dibenarkan untuk bawa laptop, dan saya agak mudah untuk bagi saya untuk berinteraksi. Contohnya kalau ada perkara yang saya tidak faham, sebab benda yang melibatkan undang-undang perundangan ini dia agak complicated, terutamanya mereka menggunakan sistem akta itu, akta ini. Bagi yang biasa yang membuat liputan berita jenayah sebagai contoh, so benda-benda macam ni, akta kan kesesaan seperti hakim sangat pakar dalam benda ini, memang masuk dalam kepala. Tetapi kalau benda yang sebagai contoh akta bukti, evidence act dan sebagainya, bagaimana kita nak memastikan. Jadi dalam tu pula ada internet, jadi itulah memudahkan sewaktu kita mengambil nota menggunakan laptop dan sebagainya. Pada masa yang sama dengan kemudahan internet, kita juga boleh membuat rujukan secara pantas dan juga kita boleh mengemaskini secara pantas. Jadi itu perbezaannya. Cuma setelah dilanda pandemik COVID-19, kita perlu mengikuti mana-mana pun ada SOP, nak pergi pasar pun ada SOP, nak pergi sekolah pun ada SOP, nak pergi kompleks mahkamah juga ada SOP sendiri. Yang mana disebabkan ruang dalam kamar itu agak terhad, tidak dibenarkan semua masuk. Jadi apa yang boleh buat ialah sebagai contoh, kalau di kompleks Mahkamah Jalan Duta, kita perlu register dan kita akan dibawa ke satu tempat, satu bilik yang dalam tu ada beberapa TV yang menyiarkan secara langsung. Itu pun kita tak boleh nak ambil gambar juga, tak boleh nak rekod ke, tak boleh. Apa yang kita boleh buat ialah hanya teks saja. Okey, kalau kita nak rekod audio tu boleh lah, tapi kalau nak ambil itu tak boleh. Itu saya kurang pasti dari segi guamannya. Dan juga di Istana Kehakiman juga perkara yang sama. Cuma bezanya Istana Kehakiman ini lebih besar untuk prosiding rayuan ini. Kami minta duduk dalam satu dewan persidangan. Dia macam kalau yang dekat universiti tu apa nama dia? Dewan Hall. Hall lah. Hall. Okey, jadi memang itu yang mencabar je sebab kami sikit. Itu luas, aircon dia memang full blast lah. Itu cabarannya lah. Itu daripada sudut do and don'ts-nya di dalam mahkamah. Sebab tu mungkin anda lihat kebanyakan visual yang kami paparkan, bukan kebanyakan,
keseluruhan sebenarnya visual yang kami paparkan apabila melibatkan kes-kes mahkamah ini adalah visual orang yang kena tuduh itu berjalan masuk ke kamar bilik perbicaraan dan berjalan keluar, itu saja. Tidak dibenarkan merakam di dalam kamar itu. Tapi itu dengan visual yang kami paparkan, tapi dari sudut pelaporan untuk melaporkannya juga bukan satu perkara yang mudah. Betul. Kerana dia berbeza-beza ikut mahkamah. Tapi saya balik kampung sebelum ini, saya ada orang bertanya, kawan dari kampung saya bertanya, dekat mahkamah ni diorang bercakap bahasa apa? Bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Kerana kita tahu kebanyakan istilah-istilah guaman ataupun perundangan ini ada yang bahasa Melayu, ada yang bahasa Inggeris, dan keputusan ataupun penghakiman juga dalam bahasa Inggeris. Jadi bagaimana ini kita nak pergi ke perkara yang macam mungkin agak ringan sedikit. Okey, kalau ikutkan ada terma-terma yang digunakan perundangan ataupun undang-undang sebagainya. Kalaulah katalah ada dua versi, iaitu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Katalah kalau translation ataupun terjemahan bahasa Malaysia itu ada kekeliruan, kebiasaannya ini terpakai kepada even Perlembagaan Persekutuan sekalipun. Sekiranya ada terma-terma yang agak mengelirukan sebab kita punya bahasa ni lebih berbunga-bunga berbanding dengan bahasa Inggeris yang lebih straightforward. Jadi kebiasaannya mereka akan terus merujuk kepada artikel asal yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau nak ikutkan peringkat rayuan ini, dia ada cabaran, ada pro and kontra juga, di mana kalau ikutkan, kalau sewaktu peringkat mahkamah tinggi ataupun mahkamah session dan sebagainya, ketika itu mereka akan memanggil saksi dan sebagainya, bersoal balas. Katalah kalau ada saksi itu tidak boleh berbicara bahasa Inggeris, walaupun lawyer ini dia sentiasa berkomunikasi ataupun membentang hujah bahasa Inggeris, dia akan menggunakan bahasa Melayu. Kalaulah tak boleh juga, akan ada penterjemah. Itu di peringkat memanggil saksi dan sebagainya. Tetapi apabila tiba di peringkat rayuan, tak ada lagi saksi dipanggil. Apa yang ada ialah bagaimana pihak pembelaan ini perlu meyakinkan hakim-hakim ini bahawa keputusan yang didapati oleh Mahkamah Tinggi dahulu terkhilaf. Jadi mereka membentangkan ini. Jadi itu bagi kita agak mudah kerana apabila mereka berhujah, mereka juga akan menyediakan nota-nota ataupun apa yang dipanggil sebagai speaking point, speaker's point. Jadi kita akan merujuk kepada apa yang telah diberikan, mereka akan baca. Tapi dia banyaklah, dia teballah sebab mereka akan mempersoalkan satu demi satu. Cuma apabila mereka berhenti baca, dia juga akan merujuk. Sebagai contoh, kita cuma ada speaker's point, tetapi yang disediakan kepada hakim-hakim ini juga termasuk dengan bundle-bundle yang sebagai contoh keterangan dokumen dan sebagainya, yang itu kita tak ada. Jadi ada kalanya kita merujuk pada speaker's point. Kalaulah tak ada benda itu, kita terpaksa transcribe juga. Jadi untuk kita memastikan, sebab tu kadang-kadang memang dalam ayat, dalam speaker's point tu memang tulisan dia ataupun dia punya dia macam karangan lah, macam artikel sebagainya, tetapi apa yang mereka cakapkan untuk meyakinkan hakim tentang satu paragraf ini, itu yang kadang-kadang menjadi bahan berita. Sebagai contoh, mungkin saya boleh mencontoh sebab benda ini telah pun dilaporkan. Sebagai contoh, tadi Datuk Sitambaram, iaitu Timbalan Pendakwa Raya ad hoc untuk kes mewakili pendakwaan, bila mengatakan Jolo yang kata perayu kata Jolo yang pergi sediakan itu ini semua. So dia katalah kalau macam ni baik Jolo saja jadi menteri luar. Maksudnya ada hubungan. Jadi kadang-kadang benda-benda macam tu yang agak, yang orang kata catching lah, phrase dia agak catching, itu yang kadang-kadang menjadi bahan. Sebab apa yang telah dikatakan dalam Mahkamah Rayuan hari ini semuanya telah pun dihujah dan semuanya pun telah dinilaikan secara maksimum ataupun adduced by the previous. Itulah. Tapi bagi saya rayuan kali ini lebih mudahlah banding dengan Mahkamah Tinggi. Cuma apabila kita membuat laporan atau melaporkan berita-berita daripada mahkamah ini, dia mempunyai cabaran tersendiri daripada segi lenggok bahasanya, nak mengelakkan jargon, term ataupun istilah-istilah yang mungkin kita janggal, habeas corpus dan sebagainya. Bagaimana Firdaus ni sebagai wartawan ni, bagaimana kita boleh memainkan peranan kita untuk memastikan bahawa apa yang berlaku dalam courtroom itu dapat disimpulkan, sebab sesi itu mungkin panjang, berjam-jam. Ada yang mula pagi, rehat sekejap tengah hari. Tapi bila dikeluarkan berita itu, dia jadi satu bahan bacaan yang sudah dikompres, jadi abstrak, jadi macam ringkasan. Kita baca cuma mungkin 2 minit saja. Bagaimana nak memilih tu, nak menentukan
Ini penting, ini tak penting. Yang ini sensasi, ini tak sensasi. Ataupun bagaimana Firdaus punya judgement ataupun wartawan punya pertimbangan tu. Okey, pertamanya disebabkan terma-terma yang digunakan agak teknikal, habeas corpus lah ataupun mala fide lah. Kadang-kadang benda tetapi yang istimewanya ialah pada zaman ini disebabkan ada internet, kita ada phone, kita boleh buat laptop, memang terus kita Google saja. Dan kadang-kadang juga saya terus bertanya pada kawan-kawan peguam saya, ini apa maksudnya ni? Kadang-kadang benda tu dalam English memang simple sebab dua perkataan, tetapi apabila nak diterjemahkan dalam bahasa Melayu itu kadang-kadang agak dia rumit sedikit. Sebagai contoh, afterthought evidence. Afterthought tu apa maksudnya? Maksudnya bukti yang dibuat selepas perkara itu didapati, sebagai contoh. Jadi kadang-kadang benda itu yang kita merujuk. Tetapi in the end of the day, cabaran dia ialah untuk memastikan orang di luar sana, tak semua yang belajar perundangan. Kita pun tak belajar perundangan. Kita pun ada masalah. Tetapi bagaimana kita nak pastikan orang itu faham? Kalaulah kita tak faham, macam mana kita pastikan orang faham? Jadi sebaik-baik mungkinnya ialah kita cuba memahami bagaimanakah untuk mendapat, dan sudah semestinya ini juga akan kita rujuk pada rakan-rakan wartawan yang lebih senior, yang lebih orang kata mereka punya pengalaman lebih banyak daripada peguam-peguam yang baru lepas chambering. Itulah yang kita cuba cari, kita tanya macam mana buat. Itulah dalam apa-apa bidang pun kita tetap kena merujuk pada yang pakar. Rujuk yang pakar dan meletakkan soal kepakaran itu kepada ahlinya. Macam kalau apa-apa pun saya rujuk pada hakim lah. Tak, saya walaupun saya hakim tapi saya tidak menghakimi dan tidak membuat laporan mahkamah. Kalau laporan jenayah mungkin ya. Tapi itu bezanya, setiap wartawan ini dia mempunyai pengkhususan kepakaran tertentu tapi juga boleh melakukan laporan-laporan lain. Kita juga saksikan Firdaus antara wartawan yang buat laporan mengenai, kalau hujung minggu dia buat cerita mengenai artis. Itu antara keistimewaannya. Didi and Friends pun pernah. Biasa banyak kerana bukan kerana orang kata apa? Kepelbagaian. Kepelbagaiannya. Baik, terima kasih Firdaus Fazil atas perkongsian itu tadi.